Okey, saya perkenalkan terlebih dahulu. Hari ini apa orang kata cikgu kita adalah Cikgu Hazizul. Dia merupakan cikgu geografi di MRSM TMFS. Baru bertugas pada tahun 2019. So hari ini Cikgu Hazizul akan share dengan kita bagaimana kita boleh menggunakan aplikasi Wakelet untuk mengurus dokumen lah, terutamanya benda-benda yang berkaitan tentang PDPR untuk jadikan dia lebih tersusun dan mudah untuk dicari. Dan juga boleh digunakan untuk tujuan pengurusan kerja harian lah. So tanpa membuang masa, saya persilakan Azizul. Okay, so Azizul, over to you. Okey, terima kasih Cikgu Alif, Abang Alif. Dapat dengar suara saya? Dapat. Okey, terima kasih semua. Sebelum tu, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Okey, di sini saya nampak KPP Geografi Kak Rahil. Terima kasih sudi hadir kelas ni. Okey, insyaAllah sedikit sebanyak saya akan berkongsilah apa yang saya tahu dan apa yang boleh saya share kepada rakan-rakan semua. Okey, harapnya dia boleh membantulah untuk kita melaksanakan kelas kita dan juga kelas PDPR dan juga penyimpanan dokumen lah, okay, supaya dia lebih tersusun. Okay, jadi tanpa membuang masa, saya start sedikit dululah pengenalannya. Okay, saya dapat lihat slide saya. Dapat. Boleh. Okay. So, sekejap ya, kenapa saya tidak boleh kontrol? Okay, so aplikasi yang kita akan guna ni, kita panggil dia sebagai Wakelet ataupun Wakelet. Saya sudah tahu ramai yang sudah menggunakannya, okay. Tetapi mungkin ada yang juga tidak terdedah. Jadi hari ini saya akan berkongsilah, okay. Kita boleh buat pencarian aplikasi ini di Google Search mana-mana saja. Nanti saya akan tunjukkanlah macam mana kita cari, macam mana kita create dia punya account dan seterusnya kita buat bahan, okay, ataupun konten dalam dia. So aplikasi dia aplikasi Wakelet. Okay. Jadi kandungan pembelajaran kita pada hari ini, okay, mungkin kita akan sentuh 3 topik utama lah, 3 benda utama. Tengah loading mungkin, saya tidak nampak slide saya bertukar. Sudah bertukar ke slide? Belum. Okey. Okay, sudah. Okey, hari ini kita akan belajar 3 benda lah. Okey, pertama sekali kita tengok tujuan penggunaan Wakelet ni. Okey, ikut cara masing-masing, kreativiti masing-masing, kita gunakan Wakelet ni untuk apa sebenarnya. Okey, kalau macam saya gunakan dia sebagai apa kita panggil medium untuk pembelajaran yang offline lah, yang datanya lebih kurang suam-suam kuku saja. Okay, seterusnya kita akan belajar cara untuk membuat akaun ni pada hari ini. Kemudian kita membina bahan dalam Wakelet ni. Dan akhir sekali nanti insyaAllah kita ada sesi soal jawab untuk sesiapa yang mempunyai pertanyaan lah. Okay. Jadi kita pergi objektif pertama dahulu. So tujuannya, okay, tujuannya kalau saya ni, saya dapat 4 benda lah tujuan utama saya. Yang satunya ialah menjadi medium pembelajaran lah, menjadi medium pembelajaran yang mana saya dapat lihat menggunakan pembelajaran tu, sesi pembelajaran tu dia tersusun. Okay, tersusun seperti perancangan dalam RPH kita. Okay, kalau kita tengok RPH kita ada daripada hari sampailah set induksi, kemudian sampailah ke refleksi. Okay, kita susun mengikut masa yang ditentukan. Kalau ada 1 jam, kita susun ikut waktu yang kita mau. Jadi dalam Wakelet ni kita boleh buat benda tu juga. Kita susun kita punya bahan-bahan pengajaran, start daripada dia punya set induksi, pengenalan, kemudian sampailah ke penutupnya, sampai ke aktiviti penilaiannya. Nanti saya tunjukkanlah. Kemudian kita boleh jadikan Wakelet ni juga sebagai library. Okay? Kita boleh jadikan dia sebagai library yang mana bahan yang kita sudah buat sebelum ni, kelas-kelas ni kita boleh simpan dalam Wakelet ni,
Kemudian kita akan nampaklah secara tersusun. Kalau kita pergi library, kita mau search, kita mau cari buku-buku berkenaan, contohnya ekonomi. Kita akan jumpa buku bahagian ekonomi sahaja, kita boleh cari semua bahan di situ. So dalam Worklet ni kita boleh buat macam tu jugalah. Okay, kemudian ini untuk kegunaan staff lah, guru-guru pun boleh. Penyimpanan dokumen, okay, kita jadikan Worklet ni sebagai tempat penyimpanan dokumen, ataupun kalau macam saya jadikan Worklet ni sebagai tempat pendokumentasian, okay, apa-apa projek lah, apa-apa program, saya jadikan Worklet ni sebagai tempat menyimpan dokumen-dokumen, okay, dia tidak akan hilang, nanti saya akan tunjuklah. Kemudian last sekali, kenapa saya guna Worklet ni, sebab dia lebih fleksibel, kita boleh rujuk bila-bila masa, okay, kita faham kekangan pelajar kita ni, kekangan guru-guru mungkin pagi tu tidak ada internet, mungkin pagi tu pelajar banyak assignment, so kita just bagi link kepada pelajar, okay, sudah 2-3 hari pun selagi kita tidak tukar kod Worklet ni, bahan tu dorang boleh rujuk, okay. Jadi 4 benda ni lah yang boleh kita lihat sebagai tujuan kenapa kita guna Worklet, okay. So semua dapatkah sebelum kita terus pergi kepada cara membuat akaun lah lepas ni. Boleh dapat ya semua? So saya tukar screen saya. Okay. Saya tukar screen ni, saya akan tunjuklah saya punya desktop. Okay, pertama sekali perlahan-lahanlah kita pergi satu persatu cara untuk kita buat akaun Worklet. Sorry Joel. Apa? Ada cikgu angkat tangan. Okey, apa soalan dia? Maskot. Mas ada soalan? Mas ada soalan? Mas. Ya Mas, kenapa angkat tangan Mas? Ada soalan ke Mas? Tiada. Teruskan. Sila ikon. Okey, sila ikon lah. Okey, satu lagi. Okay. Sorry Joel, saya jelas sekejap. Sebab mungkin kalau ada kawan-kawan ada soalan, mungkin tak dapat type, mungkin boleh interrupt teruslah. Sebab kita guna domain TMS kan, so kawan-kawan mungkin tak dapat chat tu. Okey, teruskan Joel. Okey, boleh interrupt terus lah. Kita hidupkan mic, boleh terus bertanya lah kalau ada soalan. Okey, so kita pergi ke cara yang pertama lah. Benda pertama kita perlu buat ialah kita membuka akaun, kita punya akaun Worklet lah. So pergi ke Google search kita type saja di atas ni, kita buat pencarian worklet.com. Okay. Kemudian dia akan keluar paparan macam ni. Okay, sekejap mungkin dia tengah loading. Okay, jadi Worklet ni free. Okay. Kita boleh sign up dia secara percuma sahajalah. Okay, kita nampak butang sign up. It's free, kita tekan yang ini, kita tunggu sekejap. Okay, jadi pelbagai caralah kita boleh login dia, kita boleh buat akaun kita. Kita boleh continue with Apple, okay, continue with Google, continue with Microsoft, okay, banyak lagi lah di sini. So ikut rakan-rakan semua macam mana. Kalau saya akan continue with Google sahaja, okay. Ini saya buat akaun barulah. Soalan. Okay. Ya, soalan, teruskan. Zul, kalau kita pakai kita punya user Microsoft ni, ada yang special sikit ke? Ya, ada special sikit lah. Mungkin dia senang untuk kita pergi masukkan kita punya dokumen-dokumen. Nanti saya tunjuklah sedikit kekangan kalau kita guna akaun Gmail ke semua tu. Sebab Worklet ni ialah salah satu macam apps untuk daripada Microsoft lah. Oh, dari Microsoft. Jadi maksudnya ada ekstra ya, mungkin inilah, tak tahu lah, mungkin ada function yang ekstra lah kalau kita gunakan kita punya account Microsoft. Ya, kalau macam guna Google ni pun dia sama juga, tapi mungkin ada kekangan sedikit kurangnya lah dia punya link ataupun synchronize-nya semua tu. Boleh? Terima kasih. Okey. So, saya teruskan dengan buka akaun melalui Gmail saya. Okay. Saya tekan ni sahaja. So, di sini.
Okey, jadi kita perlu set up semualah benda ni. Kita punya nama, kita punya username, lepas tu kita punya tarikh lahir. Contohlah tarikh lahir kita, mana ada bulan 20 kan? Kita tukar jadi bulan 6, 20. So kita set up lah semua benda ni by clicking this box, kita tekan agree saja dan create kita punya account. Secara automatik dia akan terus buatkan kita punya account. Just okay. Keluar macam ni, kita tekan get started. So ini kita boleh ubah nama, kalau tidak mau ubah pun tidak apa, kalau mau ubah boleh. Okay. Jadi saya tekan next sahaja. Okay, jadi kita set up sini, kita sebagai educator ke student business ataupun yang bermacam-macam lah. So kita tekan, kita sebagai guru, kita tekan educator lah. Kemudian dia tanya spesifik, kita tulis, kita pilih high school lah, kalau high school. Kalau university, kita pilih university. Okay. Kemudian just tekan next. Okay, let's know. Ini kita pilih webinar ke Google search. Okay. Social media, okay. Jadi just pilih ikut kesesuaian masing-masing. Okay. Just tekan done. Okay. Kemudian nampaklah paparan macam ni, di mana di sinilah kita akan berkarya untuk kita punya bahan. Okay. Jadi ini yang kita nampak ni ialah bahan untuk kita create kita punya bahan lah. Okay. So saya harap semua dapat. Ada soalan kah untuk kita membina kita punya account Worklet? Kalau ada soalan boleh tanya terus sebelum kita pergi ke pengenalan tools lah. Ada soalan kah? Okey, saya rasa tiada. So saya tutup yang ni, saya pergi saya punya account lah. Okey, account kedua saya. Okey, jadi inilah yang saya buat untuk Worklet saya. Okey. Saya gunakan Gmail MRSM TMFS punya. Kemudian kita akan nampaklah paparan macam ni. Okay, kita boleh create kita punya new collection. So ini bahan-bahannya. Okay, yang macam saya cakap tadi, bahan pengajaran. Ini introduction sedikit sahaja. Bahan pembelajaran tu kita boleh buat by topic. Jadi bila kita mau cari benda tu senang sahaja. Macam contohnya saya buat bab 3 pengaruh persekitaran bla 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 di satu collection sahaja. So bila saya mau rujuk bahan-bahan saya just tekan di sini. Jadi dia macam library lah. Kemudian yang kita cakap tentang pengurusan dokumen. Okay, di sini saya gunakan juga account ni untuk saya buat pendokumentasian projek ataupun program-program yang saya sudah buat. Okay. Dokumentasi ini penting lah. Okay. Kita pun guru-guru tahu dokumentasi ini penting. So saya bagi sedikit kelebihan kalau kita gunakan Worklet ni untuk dijadikan bahan pendokumentasian lah. Okay. Jadi di sini tajuk saya ni dokumentasi naik taraf rumah tamu. Okay. Jadi semua benda dokumen-dokumen kita perlu simpan, terutamanya yang melibatkan bajet lah. Okay. Kita perlu simpan, pastikan dia selamat supaya semua dokumen tu boleh didokumentasikan kemudian hari. Okay. Jadi satu persatu, okay, kita masukkan sebut harga, riset, semua gambar-gambar, okay, dalam bentuk PDF. Okay. Apa yang baiknya, contohnya lah, okay, kita sudah masukkan semua dokumen hari demi hari, okay. Sebab kita tidak pasti dokumen-dokumen tu kita masukkan sekaligus. Okey, mungkin kita masukkan hari ni, beberapa minggu kemudian kita masukkan pula riset-riset pembayaran. So kita boleh set up dia satu persatu, kita boleh edit. Okey. Okay, kelebihan seterusnya saya boleh cerita di sini, kita sudah masukkan semua dokumen. Okey. Kemudian lepas sudah kita masukkan semua dokumen, mungkin ada perkara buruk. Contohnya laptop kita ni tidak dapat berfungsi dengan bagus sudah. Mungkin rosak apa semua. Jadi dokumen-dokumen tu hilang. Okey. Contohnya di sini saya tunjuk saya punya dokumen dokumentasi naik taraf tadi. Semua riset ada dalam ni. Okey, mungkinlah terdelete atau laptop kita tidak boleh guna. Okey, terdelete lah, hilang sudah. Tetapi dekat kita punya Worklet ni masih ada. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai tempat backup simpan file lah.
Okay, backup simpan file. Contohnya, kita mau balik file dokumen-dokumen yang kita sudah buat, sebab kita sudah hilang, kita just tekan file tersebut, kita boleh download semula. Jadi dia menjadi backup lah untuk dokumen-dokumen yang kita sudah simpan. Okay, saya tahu banyak lagi aplikasi macam OneDrive, Cloud boleh kita jadikan tempat simpan dokumen. Tapi kalau untuk yang mesra, mesra untuk kita boleh gunakan Worklet lah. Okay, itu kelebihannya lah kalau kita gunakan Worklet ni sebagai tempat pengurusan dokumen-dokumen yang kita sudah buat. Okay, jelaskah ada soalan sebelum saya pergi ke pengenalan tools semua? Okay, saya tidak nampak komen. Okay, saya rasa semua jelas, ada bagi thumbs, thumbs up. So kita pergi pengenalan lah. Assalamualaikum Azizul. Ya, waalaikumsalam. Akak nak tanya. Okay, teruskan. Boleh dengar? Boleh dengar? Boleh teruskan. Hello? Okey. Hello. Kalau katakanlah kita dah simpan dalam Worklet. Kemudian bahan tu kita edit. Faham? Ya. Kadang-kadang kita lebih gemar edit dalam Microsoft Word kan, kita sukalah edit dulu dalam Word kan. Oh. Ya. Jadi adakah dia synchronize tak? Dia synchronize tak bila kita dia tidak akan synchronize. Okey, saya faham soalannya. Dia tidak akan synchronize kalau macam kita buat Words, kita upload Words, kita buat PDF, kita upload PDF, dia tidak akan synchronize. Tapi ada satu cara, kita boleh edit. Kita akan masukkan OneDrive, okay, kita akan linkkan dalam collection kita. Jadi dalam OneDrive tu kita boleh edit kemudiannya. Jadi dia akan terus berubahlah. So bila kita tekan link yang OneDrive tersebut, kita boleh edit daripada OneDrive tersebut. Jelas kan ya? Okey, jelas. Thank you. Okey. So kita pergi, ada soalan lain? Kalau tidak kita pergi. Ya, teruskan. Kalau macam kita share dengan pelajar link hasil daripada collection yang telah kita share kan? Ya. Okey, yang collection yang kita buat tu kita boleh jadikannya private atau public kah? Ya, kita boleh set up dia akan tengok mana yang kita share secara public sahaja untuk rujukan diorang. Macam tu? Ya, kita boleh. Ya, boleh Kak. Kita boleh share satu kita punya Worklet ni, lagi satu kita boleh share kita punya collection sahaja dan kita boleh tentukanlah siapa dia punya pelanggannya atau yang boleh lihat tu. Nanti saya akan ajarlah satu persatu. Okey. So okey Kak. Okey, so kita pergi satu persatulah. Apa yang kita akan lihat, kita akan nampak kita punya nama di sini, tepi ni. Okey, kita akan nampak siapa follow kita, siapa follower kita. Siapa kita follow, okey. Kemudian di sini ada jumlah collection yang kita sudah buat dalam kita punya Worklet. Kemudian kita tekan bookmarks ni. Di sini kadang-kadang ni kita susah mencarikan kita punya bahan rujukan. So kita boleh letak bookmarks kita sini. Jadi bila masa kita perlukan benda tu, kita tekan di sini, tekan kita punya bahan bookmarks tu, automatik. Terus kita akan pergi ke link, Anyflip atau apa-apa yang kita sudah bookmark lah. Okay? Jadi senang. Tidak lagi kita perlu cari. Tidak lagi kita akan susah untuk jumpa benda yang perlu jadi rujukan lah. So dalam bookmark ni kita boleh simpan apa-apa. Kita punya link YouTube ke, kita punya buku ke, buku rujukan di SKP kita ke. Semuanya kita boleh simpan dokumen tersebut dalam ni. Jadi senang je. Okay? Bila kita mau cari internet bagus, tidak lebih 5 saat kita akan boleh jumpa sudah benda tu. Okay? Kemudian dalam group collection ni, yang kita punya collection lah. Okay? Apa-apa sahaja. Kemudian kita pergi atas ni, butang search. Kita boleh cari di sini. Mungkin kita kurang idea untuk bahan-bahan pengajaran, kita mau cari idea. So kita carilah di sini mungkin geografi punya topik. Search sahaja, tekan enter. Kemudian dia akan keluarkan pelbagai collection yang orang sudah buat dia public dan boleh kita lihat satu persatu. Jadi kita tengoklah
Okay, ini collection orang dan kita boleh tengok guru-guru, mungkin guru-guru geografi ataupun lecturer kah, diorang pun sudah buat akaun Wakalet diorang. Sekejap ya, di sini kita nampaklah. Okay, pengkarya-pengkarya geografi. Okay, itu butang search punya function. Lepas tu dalam showcase ni, ini yang orang buat public lah. Kita boleh nampak pelbagai, tidak merujuk kepada topik, sesuatu topik, dia pelbagai lah. Google Tips ada di sini, Minecraft course pun ada di sini. Kita boleh tengok satu persatu. Okay. Kalau macam ni kan, kita dah nampak butang home mana. Nampak di atas ni, Wakaletnya huruf Wakalet ni, kita just dia sebagai butang home lah. Bila kita tekan, kita akan pergi direct, pergi Wakalet. Okay, masuk balik pergi home. Okay, jadi itu butang-butang, tools-tools yang ada di dalam Wakalet ni. So sekarang sebentar lagi kita pergi cara buat Wakalet lah, create kita punya collection. Ada soalan sebelum tu? Okay, saya rasa tidak soalan. So kita pergi terus cara untuk kita buat Wakalet kita ni. Okay, jadi cara untuk membuat Wakalet ni, just tekan kita punya create a new collection ni. Okay, bila kita tekan ni, dia akan keluar benda ni. So di sinilah kita akan buat collection kita. Okay, kita akan nampak di sini butang done di tepi atas sekali. Ini kita tentukan private dululah. Kemudian sudah siap nanti baru kita tukar dia sebagai mungkin public ataupun unlisted. Okay. Kemudian di sini ada butang invite, macam mana kita mau pelajar-pelajar ataupun community kita tengok kita punya Wakalet, dan di sini butang setting. Di sinilah kita tentukan. Okay. Pengunjung-pengunjung kita tu, okay, dia orang boleh copy ke kita punya collection. Okay. Kalau diorang mau copy, kalau kita bagi diorang untuk copy, bagi keizinan, so kita just tekan butang ni, hidupkan sahaja. Okay. Kalau tidak mau, kita kasih tutup. Dan collaboration ni, sesiapa sahaja yang ada link ni, okay, diorang boleh tambah, boleh muat naik file, mungkin boleh edit file tersebut, buang file kalau tidak berkenaan. So kalau kita hidupkan benda ni, dia akan jadi dia boleh contributor kita boleh edit lah kita punya Wakalet ni. Okay, so itu butang setting. Jadi yang pertama sekali kita mau buat ialah kita buat tajuknya di sini. So tajuknya apa-apalah. Okay, so pembelajaran hari ini mungkin kita buat tajuk pasal gunung berapi. Ini tajuk besar lah, gunung berapi lah sebagai contoh. Okay, jadi di bawah ni write a quick description ni, apa-apalah mungkin kita boleh buat arahan. Okay. Jadi di sini saya tulis kita akan mempelajari topik pembentukan gunung berapi. Okay. So selesai itu, macam mana kita mau masukkan kita punya dokumen, kita punya video, semua tu ada butang tambah ni. Okay. Kita just tekan sahaja butang tambah ni. Okay. Jadi di sini banyak tools. Okay, kita boleh tambah dengan menggunakan add text. Okay, kita boleh tambah dengan image. Ini bookmarks kita. Kemudian PDF, file yang kita ada dalam kita punya desktop ke, file kita ke, dokumen kita boleh uploadkan PDF. Dan di sini kita boleh linkkan dengan tweets. Kita boleh masukkan video, kemudian YouTube, okay, Google Drive. Ini nanti function yang mungkin baguslah untuk kepada guru-guru yang mahu pelajar buat latihan. Okay. Dan ini dia OneDrive yang saya cakap tadi, dia boleh link terus kepada OneDrive kita. So kita boleh edit di situlah kalau kita mau edit, ada perubahan untuk OneDrive tersebut. Okay. So kita pergi satu persatu. Sebelum tu kalau mau hias benda ni, boleh jugalah kita nampakkan add a cover image. Okay. Nampak di atas ni kita boleh upload image yang bersesuaian. Kita boleh pilih daripada library juga. Okay. So saya pilih pakai library sahaja. Kita search lah mungkin yang berkenaan dengan topik kita. So kalau gunung berapi, di sini ada gambar gunung. Tekan sahaja. Nanti dia akan upload automatik macam ni. So ada hiasan sedikit lah. Okay, kita boleh ubah.
Kita mau dia full ke separuh ataupun tidak mau ada gambar langsung. Okay, background belakangnya ni pun kita boleh ubah. Di mana kita mau ubah, ada butang macam gear ni di tepi atas ni. Kita just tambah add a background image. Okay. Kita pilih juga daripada library, daripada kita punya file pun boleh, daripada library pun boleh. So kita just pilih library yang berkenaan juga, mungkin gambar gunung. So itu hiasan lah untuk mencantikkan kita punya worklet supaya pelajar ni happy sikit lah tengok. Okay. Kemudiannya barulah kita pergi ke penambahan bahan-bahan pembelajaran. So kita mulakan dengan add text ni. Nanti saya tunjukkanlah kelebihannya kalau kita guna add text. Okay. Jadi kita just tekan add text ni. Okay, kita boleh buatlah karangan di sini. Okay. Kalau kita mau buat siap-siap, macam saya sudah buat siap-siap di sini. Pengenalan ni kita copy sahaja. Kemudian pergi worklet tadi. Okay, sudah siap. Just tekan done. Okay, apa yang menarik kalau kita guna teks ni, okay, saya tunjukkan di sinilah apa yang menariknya kalau kita guna teks. Okay, pergi worklet lagi. Kita pergi tengok contoh yang saya sudah buat sebelum ni lah. Okay. Contohnya, okay, bab yang ini. Kita tengok apa yang menariknya kalau kita buat add text ni. So dalam add text ni, ini teks karangan kita, ada butang buku ni dan juga volume. So bila kita tekan benda ni, okay, dia akan keluar benda macam ni. So daripada benda macam ni, kita boleh dengarlah. Okay. Kita tekan button play ni, dia akan bacakan untuk kita. Okay, kita dengar ya. Okay, so itulah. Dapat dengar tak tadi? Tak. Tidak. Oh, sorry. Saya lupa share dia punya audio tu di tepi. Tapi dengarlah. Tak dengar lah Jeje. Tak dengar Jeje. Kak Nifa. Okay. Saya share balik kan macam mana mau dengar. Okey, saya play balik. Okey, kita tengok ni. Saya sudah share balik semula. Okay, kita play semula lah. Sekejap ya, mungkin di tengah loading. Angin, hujan dan tekanan udara akan mempengaruhi jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Dapat dengar? Dengar. Dengar. So itulah kelebihannya. Jadi kalau kita mau tengok butang ni lagi, okey, butang ni kita boleh tengok di atas ni ada bentuk buku reading preference, okey. Bila kita tekan benda ni, okey, adalah sesuatu istimewanya. Kita boleh translate benda ni. Okey, kalau kita mau tukar pergi translate bahasa Inggeris lah, mungkin ada student kita yang kurang bahasa Melayunya, so mungkin dorang boleh pilih English. Okey, dorang boleh translate terus. Okey, dia akan automatic translatekan kita dan kita tekan butang dokumen ni untuk dia translate keseluruhannya. Okey. Bila kita tekan dokumen ni, automatic feature dictionary ni akan wujud. Okey. Jadi kita tengok teks ni sudah bertukar pergi bahasa Inggeris. Jadi ada beberapa mungkin ayat tu yang tidak dorang faham, so dia boleh tekan sahaja ayat ni. Kemudian climate ni dia akan tunjuklah gambar apa sebenarnya climate tu. Mungkin perkataan tu dorang tidak familiar. Jadi dorang tidak perlu lagi cari maksudnya di tempat lain, so dia keluar macam ni. Okay, so jelas yang ini. Jelas. Okay, terima kasih. So seterusnya kita pergi tools yang lainnya. Okay, so kita tambah lagi. Kita mau tambah bahan kita. Okay, just tekan butang tambah ni. Okay, kita mau letak gambar. Kalau macam saya akan susunlah macam saya sebut RPH. Kita mau guna dengan pengenalan ataupun sini supaya dia nampak lebih tersusun lah.
Okey, jadi saya upload. Okey. Kemudian saya pergi picture ni, saya sudah buatlah divider dia. Okey. Kita cari divide. Di mana saya simpan sorry sekejap ya. Divider. Oh, tidak di sini. Okey. Okey. Jadi saya sudah buat macam ni. Jadi kalau macam guru-guru kan kita selalu buat ada set induksi. Jadi pengenalan. Awal-awal ni kita susun. So student tahulah benda ni ialah pengenalan. Sekejap dia loading. Penutup pula. Okay, bolehlah lebih kurang macam tu. Saya upload semula. Jadi bila kita melihat kepada pengenalan, oh tidak pula. Kita terus kepada penerokaan lah. Saya tidak save yang pengenalan. Sorry lah. Okay, jadi kepada penerokaan. Bila kita mau upload gambar, tidak kisahlah. Gambar tu gambar pasal apa-apa pun. Kita boleh muat naik macam ni so diorang nampak. Okay. Jadi pembahagian ni kita boleh panggil dia sebagai RPH lah. Kita boleh macam susun dia sebagai RPH. Jadi penerokaan di sinilah kita mula. Okay. Kita tambahlah bahan kita. Mungkin PDF. Bila kita mau upload PDF, just tekan butang PDF. Okay. Contohnya bahan kelas lah yang sudah saya buat. Okay, di sini ada beberapa PDF. Okay, kita just upload sahaja. Okay, PDF ni bermacam-macam lah. Mungkin buku teks, mungkin juga salinan artikel, mungkin juga PowerPoint yang kita sudah tukar kepada format PDF. So kita tunggu masa ni lah, beberapa waktu dia upload. Kalau besar kita punya size tu besar, lama jugalah ambil masa untuk kita upload. Okay. Saya mau cerita satu lagi, bagusnya Worklet sebab dia punya penggunaan data tu kurang lah. Saya sekarang ni guna hotspot saja. Tapi bolehlah dia boleh uploadkan video, uploadkan PDF, file-file yang besar. Okay, sudah kita susun, dia ambil masa sedikit lah untuk naik. Okay, tunggu sebentar lah. Kemudian kita juga boleh tambah, okay, penerokaan ni banyaklah kita mau tambahkan. Kalau kita mau ajar semua satu benda, mau tunjuk semua video dalam kelas, memang dah akan cukup masa. So kita boleh, kelebihan PDPR ni begitulah, bila-bila masa student untuk belajar tu fleksibel. So diorang boleh teroka bila-bila, sebab itulah saya cakap Worklet ni fleksibel. Mungkin diorang ada waktu yang free di hujung minggu, waktu malam, so diorang boleh tekan link ni, diorang boleh tengok kemudian apa yang kita share. So kita pergi contohlah muat naik video yang kita ada. So ada tekan butang video ni dia masuk dalam Flipgrid lah. Okay, kita tekan video ni. Okay. So just tekan import video. Okay, kita upload video kita. Video pembelajaran lah. Sekarang kan banyak, guru-guru banyak guna video pembelajaran. Ada yang buat sendiri. Macam video ni baguslah untuk guru-guru maths, subjek-subjek kemahiran yang mau tunjuk jalan kira semua tu, diorang boleh upload video di sinilah sebagai simpanan. Satu hari nanti bila kita mau cari balik, download balik boleh. So kita cari contoh video. Video kelas. Okay, saya mau take satu video ni lah. Volcanic islands are formed by ocean. Lepas tu kita tekan confirm. Bagi dia masa sedikit lah. Kalau internet kita laju, bagus. Sekarang saya guna hotspot sahaja. So ada lambat sedikit lah. Kalau kita guna wifi ke apa semua, tidak masalah. Laju sahaja. Okay, saya guna hotspot. Okay, mungkin beberapa waktulah kita perlu tunggu. Okey, sudah selesai. Nanti dia akan naik di sini. Okey, terkeluarlah video kita di sini. So dia tersusun satu persatu, pelajar akan tengok. Kemudian kita mau tambah lagi, mungkin video daripada YouTube. Tak perlu kita copy linknya apa semua. Kita masukkan video daripada
YouTube. Sekejap saya besarkan. Masukkan YouTube ni, YouTube. Jadi kita cari sahaja daripada sini. Kita mau tengok pembentukan gunung berapi. Okay. So dia terus keluarkan di sini. Ini kita tidak perlu download. Dia macam linkkan sahaja. So bila pelajar tekan, nanti diorang akan pergi terus sini. So kita pilih satu, just tekan add. Okay, tengok kalau kita masukkan video daripada YouTube ni, dia laju sedikit lah. Contohnya, saya tahu ramai cikgu yang buat YouTube. Mungkin susahlah untuk kita kumpulkan bahan tu sebab dia akan naikkan video paling latest yang kita muat naik di YouTube. So kalau kita mau kumpul di dalam satu tempat, kita gunalah Wakelet ni. Okay, kita guna Wakelet ni, so dia tersusun. Untuk topik gunung berapi sahaja, kita buat satu collection. Okay, jadi ini function untuk kita tambah bahan kita daripada YouTube. Okay, kemudiannya kita mau tambah lagi penerokaannya. Okay, kita mau tambah macam tadi tu OneDrive kan. So bila kita tekan OneDrive ni, dia akan minta permission sikit lah. Dia akan minta sedikit, so kita akan pergi ke OneDrive kita. Jadi dia akan link ke OneDrive. So macam kakak tadi, mau tekan, pergi OneDrive. Okay, kalau OneDrive ni, simpan dia redirect, pergi ke, kalau saya pergi ke Teams, tidak silap saya, sekejap mungkin dia ambil masa sedikit. Okay, dia pergi OneDrive. Saya link ke TMFS punya email lah. So kita boleh pilih di sini macam geografi MRSM. So kita boleh edit di sinilah. Okay, bila kita pergi geografi MRSM, dia akan pergi link ke file-file yang kita save dalam OneDrive email kita tu. So di sinilah kita boleh edit. Okay, jadi bila sudah edit ni, nanti dia akan keluarlah OneDrive di sini. So bila besok-besoknya, kemudiannya kita mau edit lagi, kita mau tekan, just tekan link tersebut. Okay, boleh ya? Okay, kemudian kita pergi ke, ini sudah selesai kita punya penerokaan. Jadi mungkin kita mau pergi bahagian penilaian sudah. Okay, jadi kita letak divider kita, ini kena rajin sikit lah, yes. Macam Abang Cikgu Alif ni, dia selalunya yes lah benda-benda begini dia memang suka, so saya pun kena ikut cara dia. Alhamdulillah lah benda yang baik. Okay, jadi kita kena rajin-rajin menghias. So kita cari balik divider. Okay, divider last tu ialah kemudian tu ialah latihan. Okay, kita letak di sini latihan. So dia tersusun, jadi pelajar pun tahu satu persatu dia kena tengok. Okay. Sekejap dia ambil masa. Okey, sudah keluar macam ni, kita tambahlah link latihan kita tu, mungkin kita sudah save di Google Drive. Kita pergi sahaja tekan butang Google Drive ni. Okey, kita tekan butang Google Drive, dia terus link ke kita punya Google Drive. Jadi carilah soalan yang sudah kita kumpulkan dalam Google Drive. Okay, kita tekan sahaja mana-mana latihan, select. Okay, dia akan terus keluar ke sini. Jadinya, bila dia sudah keluar di sini, tidak perlu lagi lah kita bagi link banyak-banyak dekat student, dekat WhatsApp, dekat mana-mana untuk dorang pergi buat latihan. Dorang just tekan benda ni dan terus akan pergi ke latihan tersebut. Nanti saya tunjuklah macam mana ya. Kemudian last sekali, kita rasa sudah habis buat rumusan ke apakah, kita just tulis sahaja di sini, kelas kita sudah tamat. Jadi maksudnya pembelajaran untuk topik collection ni sampai di hujung ni sudah tamat. Macam itulah. Okay, just tekan dan so daripada atas tu sehingga ke bawah pengenalan, penerokaan, okay, banyak video kita upload, banyak dokumen, artikel semua, sampailah ke bawah tamat. Maksudnya student punya pembelajaran untuk topik ni sudah selesai. Okay, jadi bila sudah selesai, kita just tekan done ni sahaja. Okay, butang done di atas. Okay,
Tekan done. Okey, dia loading sikit. Okey, bila sudah done, okey, kita boleh tengoklah. Jadi bahan pembelajaran tu susun daripada atas sehingga ke bawah. Dia tidak akan berubah selagi kita tidak ubah dia lah. Okey, sampailah tamat. Okey, jadi yang saya cakap tadi latihan tu dia terus link. Okey, saya tunjukkan contohlah. Okey. Kita tekan terus link ni, kita tekan terus Google Form kita ni, latihan kita, dia akan terus direct pergi ke latihan ni. So, jadi cepatlah. Okay, student tak perlu lagi tekan banyak-banyak link. Mungkin student akan pening lah mana satu link yang perlu diorang tekan. Okay. Itu satu kemudahan untuk kita lah, untuk pelajar juga. Jadinya, macam mana kita mau invite student ni? Macam mana kita mau invite diorang dan kita tentukan dia private ke atau tidak. Okay. Sebelum tadi kita edit dulu sini, kita punya private ni, okay, kita edit dulu. Private ni kita tukarkan ke sama ada public kalau kita mau buat public ataupun unlisted. Kalau saya akan buat unlisted lah. Okay, only people with the link can see the collection. Okay, jadi kita tekan ni, sudah. Okay, sudah bertukar pergi unlisted. Kemudian saya mau pastikan pula student ni dapat bahan ni, dia orang boleh copy. Okay, jadi kita tekan button ni, kita ubah di sini. Siapa yang dapat link ni, diorang boleh copy. So kita on kan butang copy collection ni. Kalau kita mau buat tugasan pula, penghantaran, student upload gambar-gambar latihan diorang, okay, kita hidupkan butang collaboration ni. Okay, jadi student boleh tambah bahan dalam kita punya collection. Kalau tidak mau, kita kasih off sajalah. Okay, dan lepas semua tu kita just tekan butang done ni sahaja. Okay, jadi sudah siap kita punya collection. Sekarang kita mau invite. Okay, cara yang senang kita invite ialah ada butang invite di atas ni, tekan sahaja. Kita boleh copy link. Link ni ialah link collection sahaja. Okay, jadi kita copy link ni, maksudnya diorang akan nampak collection yang kita baru buat ni sahajalah. Okay, ataupun kita buat copy code ni. Jadi copy code ni kita pastekan ke grup WhatsApp ke, mana-mana student yang ada workload, diorang just post kita punya copy code ni dan akan search teruslah. Okay, ini cara pertama. Okay, jadi yang bagusnya kita boleh tengok student yang sudah tengoklah, nanti saya tunjuk. Dekat manage contributor ni, kita boleh tengok student mana yang sudah baca kita punya workload collection kita. Okay, kemudiannya macam mana lagi kita mau kasih share ni, ialah kita terus link ke Teams. Okay, ada butang ni, share this collection. Kita tekan butang share this collection. So banyaklah siapa yang ada Google Classroom boleh share melalui Google Classroom. QR code ada di sini, Twitter pun ada. Okay, kita di MRSM ni macam TMFS banyak di Teams lah. So kalau saya akan share di Teams. Tekan saja butang Teams. Okay, dia akan direct. Dia akan direct ke sini. Share to a channel. Jadi kita ni sudah familiar dengan channel-channel lah kan, jadi hafal. So bahan ni mungkin mau di-share di geografi tingkatan 3. So kita search geografi. Okay, geografi tingkatan 2 ada, geografi ada sini. Banyaklah. Okay, jadi kalau mungkin geografi Valiant Form 3, kita just tekan Valiant Form 3 ni dan tekan butang share. Secara automatik benda ni akan ada di dalam Teams channel Valiant Form 3. So student akan nampak bahan ni di Teams lah. Jadi kalau student yang rajin tengok Teams, dia akan tengok bahan ni daripada sana. Okay, itu cara kita share. Kalau kalau kita mau share secara public, kita boleh share di Facebook. Jadi rakan-rakan lain boleh tengok kita punya workload daripada Facebook. Okay. So, sekejap saya rasa. Okay, saya mau tunjukkan
macam mana kita mau kenal pasti student tu sudah tengok kita punya worklet. Mungkin kita mau jadikan ini bahan markah tambahan dorang lah, penglibatan, attitude dorang. So kita tengok ni, kita tekan butang 3 di atas ni, kita nampak analitik ni. Okay, kita tengok di sini, kalau kita benarkan dorang copy, so nama-nama dorang tu akan keluar di sini. Jadi kita boleh letak markah lah. Okay, letak bagi markah kepada student yang attitude-nya bagus, rajin tengok kita punya bahan. Kemudian kita juga boleh tengok student yang sudah membaca bahan-bahan kita daripada sini. Ini macam contoh student yang lepas sudah tengok bahan ni. Okay, ada si Mira, ada Nurin, Salwa pun ada buat, ada baca ni, Grace. So kita boleh tengoklah tanpa kita minta dorang isi apa-apa. Okay, isi nama sajalah sebelum dorang tengok worklet. Jadi bahan ni boleh jadi kita boleh tengoklah detect siapa student-student yang sudah buat pembacaan terhadap collection kita ni. Okay, so saya rasa itu sahaja. Ada soalan? Jul, Assalamualaikum Ya. Jul semua. Waalaikumsalam. Jul, maksudnya kalau kita share macam yang di public tu kan, macam Facebook tu kan, ataupun mana-mana ni lah, mana-mana apps lah yang public. Jadi kalau orang tu memang dia tiada akaun Wakelet, masih dia boleh akses ke apa? Ya, boleh. Siapa-siapa tiada akaun Wakelet pun, dorang just masukkan nama sahaja, kemudian dorang boleh tengok kita punya collection. Okey. Boleh, Faiz? Lagi satu Jul. Boleh. Jul. Kalau macam yang ada soalan apps, satu lagi soalan. Okey. Okey, dia ada apps juga kan untuk phone kan, untuk telefon kan. Maksudnya di apps di telefon lah kan. So kalau macam apps di telefon, dia punya features memang tak sama lah dengan di web ni. Ya, di telefon tu just macam ringan sedikit, dorang untuk kita tengok, tapi kalau untuk edit-edit banyak macam ni, dia kurang sikit lah. Oh, maksudnya kalau nak edit macam ni, perlu kita login pakai web lah kan? Ya, kita masuk dalam laptop, dalam webs ni. Okey Jul, thank you Jul. Okey, thank you Faiz. Ada lagi soalan seterusnya? Siapa ni ya? Safwan ya? Jul tadi yang, ya saya. Apa ni tadi saya edit pakai iPad ataupun tablet ni kan. Featuresnya semua sama. Tapi macam kalau kita upload teks, image, video dari YouTube tu semua boleh. Tapi PDF tu yang tidak dapat. Kamu upload PDF tu dia tidak dapat. Tak tahu lah. Mungkin mungkin kamu punya PDF tu besar lah. Macam saya pernah try upload size PDF tu terlalu besar, terus dia reject, dia fail kan macam tu. Okey Safwan. Okey. Thank you. So mungkin lagi bagus kita teruskan. Siapa ya? Hanifa. Okey Kak. Wakelet ni kalau buat perbandingan dengan apps-apps yang lain, dia boleh dibandingkan dengan apa ya? Macam apa? Yang kalau pelajar tanyalah, maksudnya Wakelet ni boleh dibandingkan dengan apa? Bahan lah kan, apps-nya. Tentu. Kalau Wakelet ni, kalau saya perasan dia macam kita buat blog lah. Okay, kita buat blog. Macam bahan pencerita kan. Kalau kita buat blog ni, kita boleh letak bahan, pelbagai bahan dalam tu kita kumpulkan. So dia macam jadi macam blog lah. Jadi Wakelet ni nampaknya macam blog juga, tapi dia mungkin dia lebih mesra lah untuk upload video, senang, tidak berat, tidak susah, tidak rumit. Macam itulah Kak, rasanya macam tu. Jadi itulah idenya saya guna Wakelet ni untuk bahan pembelajaran Kak. Okey Kak Nifah? Okey, sebab mau perkenalkan, maksudnya perkenalkan dengan cikgu, perkenalkan budak, sebab kita terlampau banyak apps kan. Jadi kalau dari segi kelebihan Wakelet dengan apps yang lain ni, kita kena mention kelebihan kekurangan lah. Iya Kak, bagus juga kita guna Wakelet ni sebab dia ringan. Cara untuk upload benda pun senang, macam saya tunjuk tadi, tidak rumit.
Macam itulah Kak. Okey, ada Baik, soalan terima kasih. lain? Sama-sama Kak. Ada soalan lagi? Okey, rasanya tidak. Mungkin boleh kembalikan kepada penyelaras kita, Bang Alif. Boleh teruskan Bang Alif, rasanya itu saja. Okay, thank you Jul. Okay, so kita recap balik daripada judul tadi lah, sebenarnya Wakelet ni dia boleh digunakan secara menggunakan apps juga. Cuma features dalam apps, macam kalau kita guna iPad kan dia jadi apps, kalau kita guna di web dia lain lagi tu. So dia mungkin ada sedikit perbezaan lah, dan mungkin ada features yang mungkin tidak dapat digunakan kalau menggunakan apps. Kalau saya tadi kena tanya apa perbandingan yang boleh dibuat selain daripada macam blog, dia juga mungkin kita boleh samakan ataupun bandingkan dengan mylink.la tu. Sebab dia sebenarnya merupakan satu tempat yang menyusun dokumen, link, gambar, video dalam satu tempat lah. Macam tu. Okay. So terima kasih sekali lagi kepada Azizul atas atas perkongsian pada hari ini. So sebelum kita berakhir, so ini ada satu QR code lah. Okay, borang untuk kita punya sesi pada hari ini. Untuk sesi yang last week, dalam usaha untuk memasukkan satu persatu nama masuk ke dalam Gotna, so kita akan cubalah untuk masukkan untuk minggu ni pula. So boleh isi nama penuh bagi nombor gaji sekalian dan nama maktab lah. Jadi kita boleh masukkan ke dalam Gotna masing-masing lah. Okay. Dan PPTK pun kata memang boleh daripada maktab di luar daripada MRSM TMFS untuk dikira sebagai bilangan kursus 1 jam lah untuk penyertaan pada hari ini. So saya rasa kalau tidak apa-apa, insyaAllah kita akan berjumpa pada akan datang dengan insyaAllah topik yang lain pula. Kita akan cuba bawa lagi speaker lain, dan kalau ada sahabat-sahabat daripada maktab lain yang mau berkongsi, boleh hubungi saya lah, kita boleh berkolaborasi kan. Sebab norma baru ni dia buka banyak peluang kepada ramai orang, dan mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini memberikan manfaat kepada kita, kepada orang lain, dan kepada orang-orang sekeliling kita lah. So saya rasa kalau tidak apa-apa, sekali lagi terima kasih kepada semua yang datang pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada perkongsian pada masa akan datang. Okay, so sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih Cik. Thank you Alif. Terima kasih Alif. Thank you. Terima kasih Jul. Terima kasih Jul. Terima kasih. Bye semua. Terima kasih. Hai Kak Ifa.